Bersama kita lagi dalam program E-Belajar Matematik tingkatan 2, bab 12, sukatan kecenderungan memusat. Saya Cikgu Rashidah Abdul Ghani dari SMK Kanosa Convent Melaka. Hari ini kita akan menyambung sesi pembelajaran kita iaitu bab 12, tajuk sukatan kecenderungan memusat. Standard kandungan 12.1, sukatan kecenderungan memusat. Standard pembelajarannya 12.1.4, menentukan kelas mood dan mean bagi set data yang terkumpul. Baiklah, mari kita mulakan. Di sini kita akan belajar bagaimana untuk menentukan kelas mood dan juga mean bagi suatu set data yang terkumpul. Contoh 17. Hasil kajian tentang wang saku mingguan dalam RM yang dibawa oleh 30 orang murid SMK Tasik Damai ditunjukkan dalam jadual di bawah. Yang pertama, lengkapkan jadual taburan kekerapan di bawah. Yang kedua, daripada jadual taburan kekerapan itu, nyatakan kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Di sini dalam 12.1.3, anda telah pun belajar bagaimana untuk melengkapkan jadual taburan kekerapan di bawah bagi data yang terkumpul. Ya, anda perlulah menggundalkan setiap data yang ada di dalam set data yang diberi ke dalam jadual tersebut dan mengira ataupun menulis kekerapan bagi setiap kelas berikut. Baiklah, penyelesaian bagi contoh tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, didapati bagi kelas 1 hingga 10, kekerapannya ialah 2. 11 hingga 20, kekerapannya ialah 7. Bagi kelas 21 hingga 30, kekerapannya pula ialah 8. 31 hingga 40, kekerapannya ialah 5. 41 hingga 50, kekerapannya ialah 6 dan kelas 51 hingga 60, kekerapannya pula adalah 2. Di sini, jika dilihat kepada kekerapan yang ada di dalam jadual tersebut, kekerapan yang tertinggi ialah 8, iaitu bagi kelas 21 hingga 30. Maka, bagi soalan yang kedua, kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi ialah kelas 21 hingga 30. Setelah data itu diorganisasikan, kita akan mengetahui kelas mood daripada nilai kekerapan yang paling tinggi. Dalam contoh di atas, kekerapan tertinggi ialah 8 dan kelasnya ialah 21 hingga 30. Maka, kelas 21 hingga 30 dikenali sebagai kelas mood. Baiklah, adakah anda sudah faham tentang kelas mood atau bagaimana untuk menentukan kelas mood ataupun mood? Mood ialah kelas yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Baiklah, seterusnya lihat kepada contoh 18. Contoh 18, jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah bagi ujian kecerdasan bagi 30 orang murid. Kenal pasti kelas mood. Jika dilihat kepada jadual kekerapan yang diberikan, markah 40 hingga 48, kekerapannya ialah 7. 45 hingga 49, kekerapannya ialah 4. 50 hingga 54, kekerapannya ialah 1. 55 hingga 59, kekerapannya ialah 4. 60 hingga 64, kekerapannya ialah 9. Manakala 65 hingga 69, kekerapannya ialah 5. Maka, kekerapan yang paling tinggi di sini ialah 9. Kekerapan yang paling tinggi ialah 9.
dan kelasnya ialah 60 hingga 64. Maka kelas mode ialah 60 hingga 64, iaitu kelas yang mempunyai kekerapan yang tertinggi. Baiklah, setelah itu mari pula kita belajar bagaimana untuk menentukan min bagi suatu set data yang terkumpul. Untuk mendapatkan min bagi suatu set data yang terkumpul, titik tengah bagi setiap selang kelas perlu ditentukan terlebih dahulu. Maksudnya, kita perlu mencari titik tengah bagi setiap kelas yang ada di dalam jadual kekerapan tersebut. Baiklah, mari kita lihat contoh 19. Jadual kekerapan di bawah merekodkan bilangan surat khabar yang dijual oleh kedai yang berlainan dalam 1 minggu. Hitung titik tengah bagi setiap kelas. Untuk mencari titik tengah, rumus yang digunakan ialah had bawah tambah had atas bahagi 2. Saya ulang, titik tengah adalah sama dengan had bawah tambah had atas bahagi 2. Di sini, bagi kelas 70 hingga 74, 70 ialah had bawah dan 74 pula ialah had atas. Maka, titik tengah bagi kelas 70 hingga 74 ialah 70 tambah 74 bahagi 2, iaitu sama dengan 72. Bagi kelas 75 hingga 79, titik tengah ialah 75 tambah 79 bahagi 2 dan jawapannya ialah 77. Sementara bagi kelas 80 hingga 84, titik tengahnya adalah sama dengan 80 tambah 84 bahagi 2 iaitu 82. Dan bagi kelas 85 hingga 89, titik tengah ialah sama dengan 85 tambah 89 bahagi 2 sama dengan 87. Baiklah, jadi ini adalah cara di mana untuk kita menentukan ataupun mencari titik tengah bagi setiap kelas dalam jadual kekerapan tersebut. Baiklah, seterusnya kita sambung dengan contoh 20. Jadual di bawah merekodkan tinggi 30 batang anak pokok yang dicerap oleh Umeshwari dalam satu eksperimen sains. Hitung min bagi tinggi anak pokok itu. Di bawah adalah merupakan jadual kekerapan yang diberi. Langkah penyelesaiannya adalah seperti berikut. Langkah yang pertama, kita perlulah menghitung titik tengah bagi setiap kelas yang ada di dalam jadual itu. Untuk menghitung titik tengah, gunakan rumus had bawah tambah had atas bahagi 2. Bagi kelas 5 hingga 9, titik tengahnya ialah 5 tambah 9 bahagi 2, iaitu sama dengan 7. Kelas 10 hingga 14, titik tengah adalah sama dengan 10 tambah 14 bahagi 2, iaitu 12. Kemudian di kelas 15 hingga 19, titik tengah adalah sama dengan 15 tambah 19 bahagi 2, sama dengan 17. Kemudian bagi kelas 20 hingga 24, titik tengah ia adalah 20 tambah 24 bahagi 2, sama dengan 22. Dan 25 hingga 29, titik tengahnya ialah 25 tambah 29 bahagi 2, iaitu 27. Dan akhir sekali bagi kelas 30 hingga 34, titik tengah ialah sama dengan 30 tambah 34 bahagi 2, sama dengan 32. Setelah itu, kita akan teruskan pula dengan langkah yang berikutnya. Langkah yang kedua pula, kita akan mendarabkan setiap titik tengah itu dengan kekerapannya masing-masing. Bagi kelas 5 hingga 9, titik tengahnya ialah 7 dan kekerapannya pula ialah 4. Maka 4 darab 7 sama dengan 28. Seterusnya kelas 10 hingga 14, titik tengahnya ialah 12
dan kekerapannya pula ialah 5. Maka 5 darab 12 sama dengan 60. Kelas 15 hingga 19, titik tengahnya ialah 17 dan kekerapannya ialah 4. Maka 4 darab 17 sama dengan 68. Seterusnya 20 hingga 24, titik tengahnya ialah 22 dan kekerapannya pula ialah 8. Maka 8 darab 22 sama dengan 176. Dan kelas 25 hingga 29, titik tengahnya ialah 27, kekerapannya pula ialah 7, maka 7 darab 27 sama dengan 189. Dan yang terakhir sekali, bagi kelas 30 hingga 34, titik tengahnya ialah 32 dan kekerapannya pula ialah 2, maka 2 darab 32 sama dengan 64. Jumlah kekerapan ialah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 7 tambah 2 sama dengan 30. Manakala jumlah kekerapan darab titik tengah pula ialah 28 tambah 60 tambah 68 tambah 176 tambah 189 tambah 64 sama dengan 585. Maka rumus untuk mencari min bagi data yang terkumpul ialah min sama dengan hasil tambah kekerapan darab dengan titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Maka min bagi ketinggian anak pokok tersebut adalah sama dengan 585, iaitu hasil tambah kekerapan darab titik tengah tadi, bahagi dengan 30, iaitu jumlah kekerapan. Dan jawapannya ialah 19.5. Baiklah, cikgu harap anda telah pun mengetahui bagaimana untuk menentukan min bagi satu set data yang terkumpul. Baik. Langkah yang pertama, kita perlu mengira titik tengah bagi setiap kelas. Langkah yang kedua, kita perlu mendarabkan setiap titik tengah dengan kekerapannya masing-masing. Dan setelah itu, kita bolehlah mencari min dengan menggunakan rumus hasil tambah kekerapan darab titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Dengan itu, cikgu harap anda semua telah pun faham dan telah pun belajar bagaimana untuk kita mencari min. Dan sebelum itu tadi, bagaimana pula untuk kita menentukan kelas mode bagi set data yang terkumpul. Sekian saja, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sehingga kita berjumpa lagi di lain masa.